Pernahkah anda pergi ke Istana Jogja ataupun Istana Alauddin? Okey, saya mencari beberapa pandangan dan komen daripada masyarakat di luar sana. Disebabkan COVID-19 semakin meningkat, jadi saya dan kumpulan tidak dapat pergi menunggu ramah orang-orang yang pergi ke jabatan. Okey semua, ni adalah soalannya. Okey, siapakah yang pernah pergi ke Istana Jogja Banting Selangor? Okey, mesti ada yang pernah pergi dan mesti ada yang tak pernah pergi, kan? Jadi, disebabkan COVID-19 ni, kami satu kumpulan tidak dapat untuk interview masyarakat yang pernah pergi ke Istana Jogja. Jadi, kami ada ambil pandangan dan komen dari masyarakat di Facebook dan di Instagram. Jom kita lihat. Okey, pandangan pertama. Pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat. Pandangan yang kelima. Pandangan yang keenam. Pandangan yang ketujuh. Dan akhir sekali yang ke-8. Okey, antara info yang kami dapat sebelum kami pergi ke Istana Jogja adalah kami dapat nombor telefon. Nombor telefon Istana Jogja adalah 0331030048. Itu adalah nombor untuk Istana Jogja. Selain itu, kami juga dapat alamat Istana Jogja iaitu Jalan Istana Lama 42700 Jogja Banting Selangor. Bukan itu sahaja, kami juga tahu harga masuk Istana Jogja. Harga masuk tiket untuk ke Istana Jogja adalah percuma. Okey, selain itu Istana Jogja ini berdekatan dengan Pantai Murib dan Paya Indah. Selain itu kami juga dapat peta untuk kawasan Istana Jogja. Selain itu untuk penginapan kami dapat mencari iaitu Impian Murib Resort dan Gold Coast Murib International Resort. Okey, itu adalah antara info yang kami dapat dan kami cari. Selain itu, jom kita lihat seorang ahli kumpulan saya iaitu Diana Akila akan buat rakaman ke kawasan Istana Jogja. Diana Akila akan menunjukkan kawasan Istana Jogja yang terletak dan apa yang ada di dalam Istana Jogja itu sendiri. Okey, Diana Akila juga akan membongkarkan sejarah tentang Istana Jogja dan apa itu pembentukan Istana Jogja itu. Jom, mari kita saksikan. Jangan lupa klik link di bawah untuk melihat info lanjut. Hai, Assalamualaikum. Saya Diana dan saya akan terangkan serba sedikit tentang sejarah asal-usul Istana Alauddin atau lebih dikenali sebagai Istana Bandar Jogja. Nama sebenar bagi Istana Bandar ini adalah Istana Alauddin yang diambil bersempena dengan nama almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah Ibni almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor kelima dari tahun 1898 sehingga 1938.
Istana bandar mula dibina pada penghujung abad ke-19 dan siap sekitar tahun 1905. Terletak di daerah Kuala Langat, Mukim Bandar dan dibina di atas tanah seluas 12.96 ekar. Ia terletak sejauh 20 km dari Bandar Banting dan kedudukannya berhampiran dengan Masjid Sultan Aladdin. Ia dijadikan tempat bersemayam baginda Sultan Sir Aladdin Sulaiman Shah bersama permaisuri baginda Hajar Saifiah hinggalah baginda mangkat pada tahun 1889. Pada tahun 1926 pula, Istana Bandar telah dijadikan tempat pertabalan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah sebagai Sultan ke-7 negeri Selangor Darul Ehsan. Saya akan ceritakan sedikit sejarah dan asal-usul pembinaan istana ini. Mengikut sejarah, istana ini dibina semasa berlakunya krisis antara isteri Sultan Aladdin, Tunku Marhum dengan isteri orang kebanyakan. Berdasarkan analisis, ini adalah senarai isteri Sultan Aladdin. Yang pertama, Tunku Marhum Puteri Tunku Kudin, Kedah dan Raja Arfah, Puteri Sultan Abdul Samad. Yang kedua, Raja Zabidah binti Sultan Abdul Jalil Nasiruddin Muhtaram Shah. Yang ketiga, Cik Puan Hasnah binti Pilong, iaitu orang kebanyakan. Dan yang keempat, Raja Fatimah binti Sultan Idris Mursyidil Azam Shah. Dapat disimpulkan bahawa ketidaksefahaman yang berlaku adalah di antara isteri pertama baginda, Tunku Marhum dengan isteri ketiga baginda iaitu Cik Puan Hasnah yang merupakan orang kebanyakan. Seterusnya ialah pembinaan dan seni bina Istana Jugra. Bumbung limas yang terdapat pada Istana Jugra menggambarkan elemen seni bina Aceh dan fasadnya berbentuk simetrikal. Menurut ciri kolonial yang ada pada tiang-tiang yang digunakan, ia dipengaruhi oleh reka bentuk seni bina Rom dan Gotik serta penggunaan dinding bata yang tebal. Terdapat juga beberapa pengaruh dari seni bina Asia Barat, terutamanya dari segi pahat dan seni ukir yang ada pada bahagian tingkap dan pintu. Terdapat banyak juga tangga yang digunakan untuk ke dalam dan keluar istana. Di antaranya ialah tangga utama pada bahagian hadapan, di mana ia berbentuk melengkung dan diperbuat daripada konkrit, serta dihiasi dengan kekisi dan minaret pada bahagian atasnya. Tangga yang berdekatan bilik beradu dihaskan untuk golongan kerabat diraja sahaja. Terdapat juga tangga kayu yang digunakan dan diperbuat daripada kayu cengat. Seterusnya, struktur tiang bahagian bawah dibina daripada batu bata dan dipenuhi dengan ukiran dan motif tumbuhan. Manakala, struktur tiang di bahagian atas agak lebih kecil iaitu berukuran 400 m darab 400 mm. Keseluruhan istana ini ditutupi dengan bumbung limas. Namun, aras bumbung limas bahagi setiap ketinggian adalah berbeza kerana dikatakan untuk menggambarkan struktur hierarki pentadbiran di dalam istana. Dapat kita lihat bangunan istana ini juga mempunyai kawasan landscape yang menarik serta kolam tadahan air yang terletak di bahagian hadapan istana. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa buah kolam mandi baginda sultan serta kaum kerabat baginda yang dibina di dalam kawasan bangunan Istana Bandar. Bukan itu sahaja, malah di istana ini juga terdapat taman larangan yang dikatakan berfungsi sebagai tempat puteri bermain dan tidak boleh dimasuki oleh orang sebarangan. Di taman larangan itu juga terdapat sebuah pintu yang diukir dengan tulisan ingat-ingat jalan kecelakaan yang menandakan di sebalik pintu itu adalah kawasan taman larangan dan tidak boleh dimasuki oleh sesiapa sahaja. Seterusnya, terdapat juga perigi berbentuk heksagon yang dikatakan digunakan sebagai lalung rahsia ke terowong bawah tanah yang mungkin telah digunakan untuk bersembunyi atau melarikan diri daripada ancaman musuh. Ia mungkin juga telah menjadi tempat penyimpanan senjata. Perigi ini telah ditimbus bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Kemudian, terdapat juga pengaruh seni bina India yang dinamakan sebagai tunjuk langit. Ia dikatakan melambangkan kekuasaan seseorang raja yang memerintah. Berbentuk seperti lembing ini juga, ia melambangkan kekuatan dan perlindungan. Seterusnya, kita akan lihat pula kemusnahan dan proses membaik pulih istana ini. Selepas Sultan Sir Aladdin Sulaiman Shah mangkat pada tahun 1938, istana ini telah ditinggalkan sepi ataupun dibiarkan kosong. Lama-kelamaan, tanpa penjagaan dan penyeliaan, sedikit demi sedikit bangunan istana ini runtuh di mamah usia. Pada jangkaan awalnya, istana ini bakal kehilangan monumen warisan sejarah negeri untuk selama-lamanya. Walau bagaimanapun, sekitar penghujung tahun 80-an, inisiatif Kerajaan Negeri Selangor untuk membaik pulih kerosakan teruk yang menimpa istana ini telah dilakukan.
Dan pada tahun 1990, akhirnya Istana Bandar ini telah siap dibaik pulih sepenuhnya. Selepas proses pembaikan ini dilakukan, kerajaan negeri telah menjadikan istana ini sebagai pusat kraftangan daerah. Tetapi, pusat kraftangan tidak kekal lama kerana kurangnya mendapat sambutan dan promosi. Pada pertengahan Jun 1997 pula, istana ini telah dijadikan sebagai pusat tahfiz Al-Quran oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Walau bagaimanapun, pusat tahfiz di bangunan istana ini hanyalah dijalankan seketika sahaja, sementara menantikan bangunan kompleks Mahat Tahfiz siap dibina. Akhirnya, pada penghujung tahun 1999, istana ini kembali dikosongkan semula setelah pusat tahfiz berpindah ke kompleks Mahat Tahfiz yang terletak bersebelahan dengan bangunan istana ini. Seterusnya, pada tahun 2008, satu majlis penyerahan tapak oleh Lembaga Muzium Selangor kepada Jabatan Warisan Negara bagi melaksanakan projek kerja-kerja membaik pulih dan konservasi Istana Bandar telah dilakukan dengan kos sebanyak 1.9 juta. Pada peringkat awalnya, kerja-kerja tersebut dijangka siap pada Ogos 2009, tetapi telah dilanjutkan sehingga ianya siap sepenuhnya dan diserahkan semula kepada Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor pada Disember 2010. Kini, setelah lebih daripada 1 abad, Istana Bandar yang pernah menjadi satu simbol kebanggaan dan kemegahan buat almarhum Sultan Sir Alauddin Sulaiman Shah Al-Haj, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor sedang berusaha untuk merealisasikan pembangunan Istana Bandar sebagai salah satu destinasi tarikan pelancongan, khususnya di daerah Kuala Langat dan di negeri Selangor secara amnya. Dapat kita lihat bahawa Istana Sultan Alauddin ini menggambarkan seni bina yang dianggap unik bukan sahaja dari aspek kronologi sejarah tetapi juga dari aspek reka bentuk, terutamanya dari aspek penggabungan seni bina pelbagai bahasa iaitu kolonial dan bahasa tempatan, tetapi disesuaikan mengikut konteks kehidupan dengan elemen bahan binaan dan keupayaan teknologi moden. Ia memaparkan hasil karya seni bina yang berbeza dan merupakan hasil warisan seni bina yang terunggul di rantau Asia Tenggara ini. Okey semua, jom kita lihat sedutan video ni. Saya ambil daripada salah seorang yang post di YouTube. Okey, jom kita lihat dan sekejap nanti saya akan kreditkan beberapa. Okey, masih anda pun nak lihat kan? Okey, jom kita lihat.
Hai semua. Okey, nama saya Nur Syafidah Najah binti Ahmad Syakir. Nombor ID matrik 4192003141. Saya berasal dari negeri Penang. Okey, kalian semua dah tengok kan? Kawan-kawan saya sampaikan pandangan, sampaikan info, sampaikan tentang sejarah Istana Jogja, dan akhir sekali tadi ada video kan. Video di mana saya ambil daripada salah seorang di YouTube yang pergi ke Istana Jogja. Jadi boleh diambil sebagai rujukan anda semua yang tak pernah pergi lagi ke Istana Jogja seperti saya. Okey, apa yang saya dapat adalah tentang reka bentuk Istana Jogja. Reka bentuk Istana Jogja sangat menarik, sangat cantik kan untuk kita lihat. Siapa yang suka macam lihat seni-seni ni kan, bolehlah pergi ke Istana Jogja untuk lihat sendiri bagaimana reka bentuk dia sendiri, reka bentuk pintu dia, reka bentuk bumbung dia, dan yang sangat-sangat cantik. Sampai saya sendiri pun nak pergi ke sana, insya-Allah satu hari nanti. Okey, sampai sini daripada saya. Saya harap anda semua akan rasa keinginan untuk pergi ke Istana Jogja untuk kita lihat macam-macam benda yang bersejarah yang ada di sana. Hai, nama saya Nur Adiba Zahira binti Abdul Rahman. Saya duduk di Kota Tinggi Johor. Nombor kad matrik saya 4192006131. Okey, kesimpulan untuk Istana Jogja ini adalah saya melihat pembentukan istana ini adalah sangat-sangat luar biasa. Ini kerana pembentukan Istana Jogja berbentuk barat dan Inggeris, dan warnanya adalah warna putih, dan sekarang pun warna Istana Jogja juga warna putih kekuningan. Dan lagi satu, Istana Jogja pada dahulunya adalah tempat bersemayam Istana Sultan Selangor. Okey, saya menasihati orang awam untuk pergi Istana Jogja dan melihat sejarah-sejarah Selangor di sana.